Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan teruskan dengan subtopik yang terakhir sekali untuk jadual berkali unsur, iaitu unsur peralihan. Jadi apa yang awak kena tahu tentang unsur peralihan ni 3 sahaja ya. Yang pertama, kedudukan dia. Kedudukan unsur ni dalam jadual berkali unsur dekat mana? Jadi yang kedua, awak kena tahu ciri khusus dia, atau dengan kata lain kita panggil ciri istimewa. Ciri istimewa logam peralihan. Dan yang ketiga adalah kegunaan dia. Kita akan lihat apa sebenarnya kegunaan unsur peralihan dalam industri. Okey, jadi yang pertama sekali, dalam jadual berkala unsur, kita boleh lihat kat sini. Sini kan. Jadi unsur peralihan atau nama lain dia adalah logam peralihan ni. Dia berada, unsur-unsur ni berada antara macam ni kan, macam ni. Macam ni. So ni kumpulan 1, kumpulan 2. Ni apa ni, simbol apa ni? Spider kan? Spiderman. Macam ni. Jadi kumpulan 1, kumpulan 2 logam alkali. So kumpulan 3 macam ni. Kumpulan 3 sampailah kumpulan 12. Itu adalah kedudukan unsur peralihan. Dan yang seterusnya ni kumpulan 13. Kumpulan 13 aluminium kan. Lepas tu sambunglah macam ni pula. Ni kungfu kita panggil. Ni 14, 15, 16, 17, 18 kita tutup sebab 18 ni dah sabit kan. 18 kita dah lihat dah kumpulan 18. Jadi cukuplah jadual berkala unsur kita panggil kungfu Spiderman. Cari ingat dia lah. Jadi logam peralihan 12 hingga 13 logam peralihan. Lepas tu aluminium 13, 14 ni 14 para logam. Ini bukan logam. Dan ni gas monoatom kumpulan 18. Jadi settle bahagian kedudukan logam unsur peralihan. Okey, sebelum kita lihat ciri-ciri khusus ataupun ciri-ciri istimewa unsur peralihan, jadi kita lihat dulu ciri-ciri lain, ciri-ciri yang biasa bagi logam. So kita tahu kan logam, awak bayangkan kalau unsur peralihan ni ferrum contohnya. Contoh yang mudah lah, ferrum ni besi. Besi, okey. Besi macam mana sifat dia? Keras. Lagi dia mempunyai permukaan yang berkilat. Tapi kena ingat ya, kalau kumpulan 1 dan 2 dia lembut kan, kita boleh potong macam pisau dengan pisau macam tu je kan. Tapi kalau unsur peralihan ni dia keras, berkilat. Lagi apa lagi ciri-ciri logam yang biasa? Logam konduktor haba yang baik. Lagi ketumpatan, ketumpatan yang tinggi. Jadi yang tu. Lagi apa lagi? Ni satu lagi yang penting selalu kita tahu kan, kalau logam ni dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi. Kalau jadi unsur peralihan ni mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi. Itu ciri-ciri biasalah bagi logam peralihan. Jadi kita akan lihat pula ciri-ciri istimewa unsur peralihan. So ada 4 ciri istimewa ataupun ciri khusus yang awak kena ingat. Jadi yang pertama adalah unsur peralihan ni dia boleh bertindak sebagai mangkit. Contoh mangkit besi. Besi tu ferrum ferrum besi yang kita guna dalam kehidupan kita seharian. Besi tu ferrum, iaitu Fe. Ferrum kita guna dalam apa kalau ferrum ni? Kita guna besi kita guna dalam proses Haber. Proses Haber ni untuk menghasilkan amonia, iaitu NH3 amonia. Dan ada beberapa contoh lain lagi lah. Boleh tengok kan. Jadi tu yang pertama, ciri istimewa dia boleh bertindak sebagai mangkin. Mangkin ni adalah satu bahan yang boleh meningkatkan kadar tindak balas. Dia boleh buat cepat tindak balas tu berlaku. Jadi itu adalah mangkin. Okey, yang kedua. So yang kedua, unsur peralihan ni dia special sikit. Nama pun ciri istimewa kan. Dia mempunyai unsur-unsur ni logam peralihan mempunyai warna. Dia membentuk ion yang berwarna.
Contohnya kromium Cr6+. Cr6+ warna jingga. Lagi kita boleh lihat mangan. Mangan Mn2+ warna cantik lah, warna merah jambu. Mn7+, 7+. Yang tu berwarna ungu. Yang ni famous, suka tanya star gitu. Selain tu warna Cu2+, ion Cu2+ berwarna biru. Yang ni suka ditanya juga dalam soalan. Jadi bolehlah ingat beberapa warna ion berwarna logam peralihan. Yang ketiga unsur peralihan ni dia mempunyai nombor pengoksidaan yang lebih daripada 1. Alamak, apa pula nombor pengoksidaan ni? Nombor pengoksidaan ni perasan tak tadi cikgu sebut macam 7+, 3+, 3+, 6+, 2+, Cu2+. Perasan tak? So 2+ yang tu adalah nombor pengoksidaan yang banyak Ingat nombor pengoksidaan 3+, 6+ yang tu adalah nombor pengoksidaan bagi ion. Jadi unsur peralihan ni dia ada lebih daripada 1. Contohnya kuprum ada Cu+, Cu2+, mangan Mn ada Mn2+, ada Mn7+. Itulah ciri-ciri istimewa bagi logam peralihan. Yang keempat ni, logam peralihan ni dia boleh membentuk ion kompleks. Sebagai contoh, ion hexasenoferat. Boleh tengok sini ion hexasenoferat 3, ion hexacyanuraferat 2. Berbelit dia cikgu nak sebut kan. Itulah contoh-contoh membentuk ion yang kompleks. Kita tengok pun dah kompleks lah, pening kan. Sebab itulah nama dia pun kompleks lah. Membentuk sebatian, membentuk ion yang kompleks ataupun sebatian yang kompleks. Boleh lah. Okey, yang keempat. Beres ciri istimewa. Last kali kita kena tahu kita tahu apa? Kegunaan dia. Kegunaan dalam industri yang pertama tadi adalah mangkin dalam proses Haber. Proses Haber penyediaan amonia. Mangkin contoh lain vanadium V2O5. V2O5 dia vanadium 5 oksida. Vanadium 5 oksida V2O5 dia digunakan dalam penyediaan asid sulfurik. Awak akan belajar detail nanti. Dan ada banyak lagi lah. Nikel boleh dalam penyediaan margarin. Kita buat margarin kita guna nikel, platinum, nikel atau platinum. Nak buat margarin, proses penghidrogenan. Yang belajar juga nanti yang tu. Okey, so kegunaan dia tadi mangkin. Selain tu juga banyaklah kegunaan yang lain. Kalau awak tengok buku teks kat sini, boleh buat tingkap, kaca tingkap yang warna-warna tu, boleh juga. Lepas tu ferrum tu dalam jambatan tu, kelulian jambatan tu dibuat daripada keluli. Dalam keluli tu alloy, keluli ni alloy, ada ferrum dalam tu. Ferrum tu adalah logam peralihan. Selain tu juga boleh buat cat. Cat kan ada banyak warna. Kan ciri istimewa dia tadi tu ada banyak warna. Jadi boleh buat cat yang berbagai warna. Dan selain tu juga tengok ni, ting. Biasanya batu-batu permata tu adalah terdiri daripada logam peralihan. Contohnya ada 5 warna merah. Contohnya ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih cantik semua kan. Diamond bling-bling tu, yang tu adalah ada unsur peralihan dalam tu sebenarnya. Itulah antara kegunaan dia ataupun ciri-ciri istimewa logam peralihan. Jadi itu saja untuk video cikgu kali ini. Cikgu harap semua boleh faham dan teruskan buat latihan banyak-banyak. InsyaAllah boleh menambahkan kefahaman awak tu. InsyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.